Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kali ini saya nak buatkan satu video memberi penerangan bagaimana kita nak membuat table di dalam Excel. Jadi pengetahuan table ini penting untuk kita mengumpulkan apa-apa data dan nanti barulah kita belajar macam mana untuk membuat analisa tentang data-data tersebut. Okey, kali ini saya nak ambil contoh, saya nak buat table tentang perniagaan contoh dia. Kalau ada di antara kita buat perniagaan restoran ataupun kedai makan, sini saya nak buatkan contoh bagaimana kita boleh buat table mengenai satu perniagaan restoran contoh dia. Kita buka Excel, okey, dan saya nak buat table mengenai perniagaan restoran lah contoh dia. Maklumat jualan harian. Okey. Restoran GMA contoh dia. Alright, ini contoh ya. Saya perlu buatkan tajuk dia. Contoh saya nak letakkan dekat sini benda pertama date lah contoh dia ataupun tarikh. Okey, depan ni mungkin saya nak letak bilangan kot, bilangan. Okey, bilangan hari contoh dia, tarikh jualan, berapa saya dapat jualan pada hari itu. Saya pun nak kena letak contoh dia kos mentah, maksudnya kos bahan mentah. Okey, ingat ni saya boleh tarik. Lepas tu mungkin saya ada beberapa orang pekerja, saya letak gaji pekerja. Api pun saya nak kena track, duit bil air pun saya nak kena track. Okey, saya nak kena updatekan rekod dia. Apa lagi? Sewa contoh dia. Sewa satu hari berapa saya nak kena bayar. Dan unplanned cost, unplanned expenses lah saya panggil. Perbelanjaan yang tidak dirancang. Tiba-tiba nak kena bayar pula hari tu. Okey. Saya tarik sikit. Kat situ pun saya mungkin kena tulis keterangan dia. Apa benda yang saya nak kena bayar tu. Keterangan. Kalau kita tak simpan rekod ni, kita lupa. Mungkin sesuatu yang seronok kita nak tulis keuntungan. Ini cara saya nak buat table. Katalah yang ini untuk bulan tertentu. Untuk bulan, ni bulan berapa? Saya buat video ni bulan 5. Bulan Mei 2022. Contoh dia. Jadi nanti saya kena masukkan lah. 1 hari bulan 5. Tarikh tu saya kena masukkan 1 hari bulan 5 2022 contoh dia. Bentuk tarikh ni kita boleh ringkaskan, okey. Ataupun kalau kita tak nak bentuk macam ni, kita nak buat cantik sikit, rakan-rakan boleh klik sebelah kanan, pergi dekat format cell. Ni dekat date ni dah betul. Kita boleh cari format dia. Dekat date ni pun boleh, dekat custom ni pun boleh. Dekat date sini pun boleh, dekat custom pun boleh. Tapi saya biasanya pergi dekat custom ni. Custom tu kita boleh buat sendiri. Kalau kita nak tengok apa hasil dia, rakan-rakan boleh klik dekat sini. Contoh saya nak day, month. Saya klik dekat sini. Nampak dia akan keluar 1 Mei. Dan kalau saya nak prepare table ini untuk sepanjang bulan Mei, saya boleh tarik sahaja ni. Rakan-rakan tengok sebelah tu ada tulis 4, 5 sampailah kita tarik sampai 31 Mei. Okey, macam tu. Jadi kita tahu ni tarikh dia. Bilangan dia saya nak letak 1, 2 contoh. Jadi kalau saya nak berturut-turut sampai hujung bulan Mei, saya hanya tarik sahaja. Ingat,
video yang kita belajar peringkat awal tu, kita hanya highlightkan dua ni dan kita tarik. Okey. Jualan ni lah yang saya akan masukkan nanti. Okey. Ini sahaja perkara yang perlu saya isikan. Okey. Yang keuntungan ni saya buang dululah, sebab dia terbabit pengiraan. Kita belum belajar lagi bab-bab pengiraan. Jadi ini table yang saya kena siapkan untuk restoran saya, contoh dia. Okey. Dan barulah saya cantikkan table ini. Contoh dia, saya nak tulisan ini duduk kat tengah semua sekali. Saya hanya tarik sahaja. Saya klik dekat atas ni, bagi dia duduk tengah. Okey. Alright. Kalau saya nak tukar-tukar color atas ni, nak bezakan dia pun boleh juga. Kalau contoh ruangan keterangan ni tak cukup besar, saya boleh bagi besar. Contoh dekat bilangan ni, tapi nampak ni macam tak cantik. Baik, saya coverkan semua sekali ni. Saya nak dia duduk di tengah. Cover semua sekali ni. Saya klik ni, align center ni. Jadi dia duduk tengah. Okey. Tarikh ni pun kalau saya nak dia duduk dekat tepi, saya highlightkan semua sekali macam ni. Saya tolak dia ke tepi. Okey. Dia dah duduk tepi. Alright. Dan saya nak bagi dia cantik. Ni saya nak bagi bold contoh dia. Alright. Saya nak dia ada underline. Saya letak underline. Saya nak bagi dia besar sikit. Saya klik dekat atas ni. Okey. Dah besar sikit. Dan dalam kotak-kotak ni saya nak bubuh color. Ikutlah color apa saya nak bubuh. Line tajuk dia, line color dia. Jadi anda boleh bezakan, rakan-rakan boleh bezakan. Tajuk yang berbeza-beza. Jadi saya bubuh color semua sekali ni. Contoh dia macam tu. Dan semua sel-sel yang ada dalam ni saya nak dia bubuh kotak, bagi cantik sikit. Saya pun tarik sampai bawah ni. Ingat kita belajar dekat sel sebelum ni. Ni ada. Saya bubuh kotak. Dia dah semua dah ada. Lepas tu dekat luar dia saya nak bubuh tick outside border. Saya klik dekat sini, tick outside border. Dan tajuk kat atas ni pun saya nak bubuh tick outside border. Okey. Dan sekarang setiap hari saya buat bisnes, saya hanya masukkan maklumat. Katalah hari ni saya berniaga dapat jualan RM500 contoh dia. Kos bahan mentah saya beli, saya keluarkan modal contoh RM230. Gaji saya ada 3 orang pekerja contohnya. Seorang saya bagi sehari, katalah kita ambil RM30 satu hari. Jadi kalau ada 3 orang, saya masukkan RM90. Duit api setiap bulan saya bayar contohnya RM600. Jadi saya boleh buat anggaran sehari lebih kurang RM20. Duit api, katalah sebulan saya bayar RM100. Setiap hari saya keluarkan lebih kurang RM3. Duit sewa, saya sewa tempat tu sebulan contohnya RM1,000. Sehari tu lebih kurang 30, saya letaklah RM35. Lepas tu pada satu hari bulan tu saya ada beli benda-benda yang tidak dirancang. Contohnya saya tak perasan gas habis contoh dia. Saya kena tambah lagi tong gas ke apa ke, habis contoh RM100. Dekat keterangan ni saya boleh tulislah beli tong gas 2 biji contoh. Yang ini kita boleh ketengahkan dia. Alright. Maklumat-maklumat ni saya boleh ketengahkan dia. Dan macam tu.
Saya nak dia duduk tengah, saya cover. Saya cover semua sekali sebab next time untuk esok pula saya isi, saya dah tak payah nak formatkan lagi, nak adjustkan lagi. Sekali je saya format. Lepas tu ni saya nak letak 2 decimal point. Okey, saya pergi dekat sini, saya tambahkan 2 decimal point. Okey. Jadi itu cara saya mengutip maklumat-maklumat ni. Setiap hari saya kena isi lah. Okey, setiap hari saya kena isi. Kemudian nanti pada video akan datang barulah saya akan ceritakan bagaimana kita memproses data-data ini. Jadi kita tahu kita ada untung ke tidak, berapa kita nak kena bayar tax contoh dia, berapa yang kita nak simpan, berapa yang kita nak belanjakan. Kalau kita tak ada perancangan macam ni, kita tidak ada pengiraan macam ni, kadang-kadang kita rasa jualan dapat 500. Kadang-kadang kita rasa dah untung banyak. Sesekali pergi shopping habis 500 dulu, ataupun kita habiskan 300 contoh dia. Tinggal 200. Sebab apa? Kita rasa kos bahan mentah okey, biasa dalam 200 lebih aja. Tapi kita lupa gaji lagi, api lagi, air lagi, sewa lagi. Benda-benda yang tak dirancang lagi nak kena beli. Jadi kalau kita tak ada perancangan macam ni, kalau kita tak ambil data macam ni, kita tak tahu kedudukan perniagaan kita. Yang ini saya ambil contoh bagaimana kita untuk buat table. Dan setiap hari saya isi je lah. Esok jualan katakan. Saya dapat banyak jualan. RM635. 40 sen contoh jualan. Kos bahan mentah saya beli banyak. Untuk saya standby dalam sebulan. Saya beli sampai contoh sampai RM700. Nampak bila saya enter sahaja, dia dah siap duduk kat tengah dan ada rumah perpuluhan. Gaji hari ni semalam 3 orang datang, tapi hari ni seorang tak datang, tinggal 2 orang. Jadi gaji anggaran saya adalah RM60. Okey. Duit api macam biasa RM20. Air macam biasa RM3. Duit sewa macam biasa RM35. Ada tak beli benda-benda yang tak dirancang? Hari ni tak ada benda yang tak dirancang. Saya isi kosong. Macam itulah setiap hari saya kena isi data-data ni. Okey. Ini cara untuk kita buat table. Okey. Cara untuk kita buat table. Cara kita nak proseskan data-data ni, itu anda kena belajar kemudian. Pada video akan datang. Okey. Video ini saya hanya khususkan untuk anda belajar buat table sahaja terlebih dahulu. Okey. Dan kita boleh collect data. Okey. Dalam pembuatan table ni ada beberapa features, ada beberapa perkara yang anda nak kena tahu. Okey. Yang sering saya gunakan, yang penting dalam pengetahuan buat table ini, data-data ni kita boleh buat sorting. Maksudnya kalau data ni dah banyak, kita boleh buat sorting. Maksudnya kita nak tapis. Contohnya tiba-tiba bila data ni dah ada, kita nak cari kos yang paling tinggi yang pernah kita keluarkan. Kos bahan mentah. Okey. Kurang-kurang kita tahu sebab musabab dia. Alright. Jadi ni data-data ni kita boleh tapis. Alright. Cara nak buat tapisan dia untuk dalam table ni, rakan-rakan kena highlightkan benda ni semua. Highlightkan macam tu. Pergi dekat data atas ni. Ada tulis perkataan data. Klik dekat data ni. Rakan-rakan klik filter. Macam tu. Tapi pastikan highlight semua sekali. Highlight dekat tajuk dia sahaja. Okey. Highlightkan dekat tajuk dia sahaja. Okey. Pergi dekat data. Tadi kita duduk dekat home kan. Pergi dekat data. Ni ada satu filter ni. Klik dekat filter tu. Jadi apa kegunaan data tu? Kita boleh filter. Kita boleh tapis. Contohnya saya nak data yang ada dekat sini daripada tarikh yang besar. Contoh dia. Saya klik dekat sini. Cuba saya klik oldest to news. Okey. Ataupun saya try newest to oldest. Nampak tu. Dia akan berubah ni. 31. Yang last sekali 1 hari bulan. Kalau kita nak asalkan dia balik, daripada yang lama kepada yang baru. Sort oldest to newest. Lama ke baru.
Macam ni juga nombor ni. Nombor ni saya boleh sort ni. Kalau saya nak daripada sort largest to smallest, dia akan bergerak tu. 31 sampai 1 hari bulan. Dan kolom yang lain pun dia tak bergerak. Maksudnya dia duduk dekat asal tu. Asalkan peringkat awal tadi kita cover, kita highlight semua sekali. Jangan buat separuh aja. Kalau buat separuh nanti kan data yang kat sini dia tak bergerak. Contoh saya buat. Contoh saya ambil. Smallest to largest. Yang ini. Okay. Ini maklumat untuk 1 hari bulan. Katalah saya buang balik filter ni ya. Saya highlight balik tadi ni. Saya highlightkan hanya sampai sini sahaja. Rakan-rakan tengok, saya klik dekat filter. Okey, saya klik dekat filter. Lepas tu saya sortkan yang ini. Saya nak largest to smallest. Pum. Nampak. Data ni dah jadi bercelaru dah ni. Untuk 2 hari bulan, 1 hari bulan tu patutnya yang ini duduk dekat 1 hari bulan atau 2 hari bulan. Tapi dia dah tertinggal duduk kat atas. Dia duduk dekat 31 hari bulan. Sebab apa? Sebab kita tak highlight semua sekali. Jadi ini saya bagi contoh. Ingat shortcut yang kita belajar. Saya perlu Ctrl Z. Tekan Ctrl Z 2-3 kali sampai dia balik asal. Okey. Kalau dah macam ni okey dah. Jadi kalau saya nak bubuh filter, saya kena highlightkan semua sekali ni. Alright. Filter. Saya klik filter. Alright. Jadi ini kedudukan dia, row dia ni tak akan bergerak dah. Kalau dia duduk dekat 1 hari bulan, dia pergi mana sekalipun, dia akan tetap duduk satu line dengan 1 hari bulan. Itu mengenai filter. Kalau kita tak nak guna filter ni, nak buang balik, klik, highlightkan semua sekali ni, pergi dekat data, sini, dan klik semula filter. Okey. Jadi dia hilang. Filter ini penting, sangat penting kalau kita ada data mentah yang tak ikut tarikh. Okey, kalau kita buat kerja ke, kita perlu ambil data banyak. Tiba-tiba kita nak sort, okey. Waktu tu filter sangat penting. Jadi saya contohkan lagi sekali, kalau saya nak buat filter, klik dekat sini, pergi dekat data dan klik filter. Dalam table, okey, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu lagi. Satu perkara lagi adalah view dia. Ni, sebab data ni kan panjang ni. Okey, data ni panjang. Alright. Kalau saya scroll ke bawah, tetapi dalam masa yang sama saya masih nak lihat tajuk dia ni. Okey. Saya kena freeze-kan dia. Okey. Cara untuk freeze-kan maklumat di sini adalah, rakan-rakan lihat cara saya nak freeze-kan. Katalah saya nak freeze-kan bahagian atas ni. Saya klik di sini. Contohnya saya klik dekat sini. Kalau saya freeze-kan ataupun bekukan, beku tu akan duduk dekat line dia. Beku adalah line atas ni. Ni saya contohkan. Ni katalah sel tu. Okey. Ada beberapa sel. Kalau saya klik dekat sel sini contoh dia. Okey. Saya klik dekat sel sini. Bagi rakan-rakan nampak. Saya klik dekat sel ni. Nanti kawasan yang dibekukan adalah kawasan ni. Saya tunjukkan. Daripada sini ke sini. Kawasan yang di atas ini akan dibekukan. Dekat sini akan dibekukan. Jadi bergantung di mana sel saya letak tadi tu. Contohnya saya letak di sini. Okey. Kalau saya letak sini, sel yang akan dibekukan sebelah ni dah tak ada apa sel lagi. Saya ambil contoh, saya bekukan di sini. Rakan-rakan tengok apa akan berlaku. Cara nak bekukan kawasan dia, di atas ni dan di sebelah sana akan dibekukan. Saya pergi dekat view. Tadi contoh kita duduk dekat home, pergi dekat view. Ni ada freeze pans. Okey. Klik dekat sini. Ambil freeze pan yang pertama ni. Jadi, rakan-rakan nampak tak ada satu line sini. Jadi, kalau saya scrollkan ke bawah, nampak? Yang atas ni, tajuk ni masih ada lagi. Tu. Kalau saya gerak kiri ke kanan, tak ada masalah lagi. Sebab yang dibekukan sebelah sana. Tapi, belah sana tak ada kan? Jadi, yang dibekukan, ni.
Jadi saya masih boleh scroll ke bawah tanpa menghilangkan tajuk dia di atas. Jadi saya tahulah data-data dekat sini mengenai apa, di sini mengenai apa. Katalah jualan saya nanti dah sampai sini 430 ringgit contoh dia. Kos bahan mentah sini 121 ringgit. Gaji 90. Okey. Api masih 20. Ni masih 3 ringgit. Sewa 35 ringgit. Okey. Unexpected expenses ni hari tu ada keluar beli 73 ringgit contohnya. Saya beli bangku lah contoh dia. Jadi bila saya adjustkan macam tu, jadi saya tahu yang ini 73 ringgit ni apa dia? Oh, ni unplanned expenses. Baru saya tahu dia beli bangku ni duduk bawah unplanned expenses. Jadi kalau saya tak nak pakai, okey, saya tak nak pakai, dah tak nak gunakan lagi freeze ni, rakan-rakan adjust gerakkan tu, tengok dekat mana dia last kali, sini, pergi balik dekat view, freeze span tadi tu, unfreeze kan dia. Pum, nampak line dia dah hilang. Jadi kalau kita scroll, dia kembali kepada asal, macam tu. Katalah saya freeze-kan dekat sini. Boleh juga. Nanti dekat atas tu dengan sebelah kiri ni akan dibekukan. Tengok apa akan berlaku. Saya freeze, pergi dekat view, pergi dekat freeze, saya freeze-kan ni. Tengok. Kalau saya scroll atas ke bawah, dia jadi macam tu. Kalau saya scroll kiri ke kanan, dia jadi macam tu. Nampak? Tu. Jadi yang sebelah kiri pun tak bergerak. Jadi saya tahu dia tarikh bila. Nampak? Itu kegunaan freeze. Jadi kalau saya tak nak freeze ni, saya nak buang. Jadi kat mana rakan-rakan nak klik, gerakkan dulu. Tengok dia duduk dekat sini. Lepas tu gerakkan kiri kanan. Maksudnya saya tahu sini yang telah di freeze. Okey, saya tolak semua sekali. Jadi saya tahu dekat sini saya freeze-kan dia. Saya pergi dekat home, saya pergi kat view, saya pergi dekat freeze span ni, saya unfreeze-kan dia. Jadi dia dah kembali kepada asal. Jadi itu beberapa perkara yang rakan-rakan kena tahu di dalam pengendalian table. Macam mana kita nak bubuh filter dan bagaimana kita nak freeze-kan pens tu supaya mudah. Kalau data kita ni banyak, memang dua perkara tu sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu anda faham. Jadi saya harap dengan video ini dapat membantu anda dan lebih faham di dalam pengendalian Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.